Syekh Abdul Halim Mahmud Syekh Abdul Halim Mahmud Syekhul Azhar rahimahullah ta'ala berkata, maksud tetap mengerjakan sembahyang yaitu mengekalkan akhlak sembahyang di dalam akhlak dalam sembahyang, di luar sembahyang, di mana dalam sembahyang hati kita baik, lidah kita bercakap yang baik, anggota tubuh kita buat perbuatan baik. Pada mula takbiratul ihram sampai bagi salam semua baik. Lidah tak berbohong, tak mengumpat, tak maki haram. Lidah hanya bertasbih, berzikir, berselawat, baca Quran sampai bagi salam. Mau duk sembang alik batal sembahyang. Batal sembahyang pada berubah dah kena mengaji. Batal yang sembahyang pun kena mengaji. Tak saya berhantar klik video. Siapa ambil kata pijak cicak batal yang sembahyang. Bayar satu dunia. Pijak cicak kena batal yang sembahyang. Kentut betul ya. Masalah. Jadi bab batal sembahyang kita tahu supaya sembahyang kita tak batal. Jadi tidak ada dalam sembahyang itu perkara yang membatalkan sembahyang. Minggu lepas saya bagi taklimat yang dihantar oleh Jabatan Mufti Imam Bintala tentang apakah kita ni orang yang boleh ikut Quran Sunnah secara langsung, semua nak tahu dalil, atau kita hanya muqallid, iaitu mengikut tanpa dalil dalam masalah fiqh. Maka jawabnya kita adalah muqallid, kerana banyak benda kita ikut saja tak tahu dalil. Rukun wudu ada 6. Mana dalil satu persatu tak tahu. Untuk imam tahu, untuk buku tahu, oleh ulama tahu, kita anak awam tak tahu. Rukun wudu ada 6. Innamal a'malu binniyat. Antara dalilnya wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai habis ayat. Kita tahu sikit, kita tak tahu banyak. Alimtu syai'an wa jahiltu asya'a. Aku kerti satu benda, aku tak tahu apa. Buktinya kalau orang tanya kita rukun sembahyang ada berapa, mungkin ada mengaji boleh jawab, ada mengaji tak boleh jawab. Rukun negara kita hafal rukun sembahyang banyak orang yang rukun negara 13 tu pun bukan sepakat ulama, ada 14, ada lebih daripada tu. Dan ditanya anak ada kita. Cuma kalau kita jawab 13, mana dalil 13 tu? Seorang tak boleh jawab. Berarti kita ikut tanpa dalil. Ulama kata 13, kenapa 13 sudah? Apa dalil satu persatu? Tak tahu. Ulama tahu. Maka mengikut tanpa dalil sedang berlaku dalam sembahyang, apalagi zakat, haji, puasa. Maka mengikut tanpa dalil, mengikut ulama yang tanpa dalil namanya muqallid. Satu lagi dia berkata ittiba', mengikut serta dalil, mengikut serta dalil dalam ittiba'. Tapi orang ikut tu kalau dia mampu petik hukum daripada dalil, nama dia orang mujtahid dengan syarat-syarat yang ketat. Kena hati Quran, kena hati hadis, kena hati bahasa Arab, kena hati usul fiqh.
Perintah 16 makna, larangan 8 makna. Salah satu kita sebut al-amru lahu 16 makna. Perintah itu memiliki 16 makna. Ada makna wajib, ada makna sunat, ada makna harus. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah bertahallul dari ihram haji atau umrah, hendaklah kamu memburu. Mana ada orang dia bertahallul bercari natang tembak. Nak buru pun natang tak ada. Al-Quran semua memburu. Itu bukan wajib, itu hanya harus yang sebelumnya diharamkan. Maka perintah sini ada 16 makna, kita tak tahu makna apa. Maka kita adalah mukhallif, orang yang bertaklid dalam hukum fiqh, mengikut tanpa dalil sah. Maka kita mukhallif Imam Syafi'i. Ada tempat mukhallif mengikut Imam Hanafi, ada tempat ikut Imam Malik, ada tempat ikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang jadi masalah bila ada orang dia baca satu mazhab, mazhab tu orang dalil, dia tak tengok mazhab lain, tapi dia kata mazhab lain salah, tak katakan dalil. Contoh dia mengaji mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata seseorang itu menyentuh kemaluannya ketika dia berwudu, kemaluan manusia, dengan tapak tangan tanpa berlapis, wudunya tidak batal. Hadis yang dipegang innama huwa bud'atun minki, ia sebahagian daripada anggota tubuh badanmu. Sebagaimana kita sentuh telinga tak batal, sentuh betih tak batal, sentuh perut tak batal, maka sentuh di situ juga tak batal. Itu pegangan mazhab Hanafi. Mereka mempunyai dalil daripada hadis. Dia baca kitab pendapat mazhab Hanafi, dia baca dari mazhab Hanafi, dia kata mana kata batal semua tak betul. Pasal baca dengan hadis sahih. Mazhab Hanafi kata ni hadis sahih. Hanya dengan baca satu dua hadis sudah berani menganggap ulama mujtahid lain tak cakap dengan hadis. Ulama dia bercakap dengan hadis, tinggal ulama pegang hadis ni lah. Hadis datang Rasulullah maksud, ulama tidak maksud. Sekarang itu saja. Contoh yang kedua. Hadis menyatakan afqarul haji wal mahjub, orang yang berbekam, orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam batal puasa. Dia pegang mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Kata siapa yang berbekam batal puasa. Buka kitab ulama kita. Hukum berbekam bagi orang berpuasa adalah makruh, tak batal puasa. Ulama ni cakap dengan hadis ni, hadis kata haram, bukan pasal batal pula, dia kata makruh pula. Sekarang tu baca kita akan menyalahkan ulama kerana kita jumpa hadis di depan mata kita. Kita jumpa qaul di depan mata kita. Tapi bila kita baca ulama yang sebaliknya, yang fatwa sebaliknya, mereka bukan fatwa ikut hawa nafsu, mereka juga ada dalil yang lain. Wahai ulama mazhab Syafi'i, wahai ulama Syafi'iyah, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau menyatakan, wahai para ulama hukum mazhab Syafi'i, kenapa menyatakan menyentuh kemaluan itu batal? Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, massu qulin adamiyyin, antara perkara membatalkan puasa ialah menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan. Maka ulama Syafi'iyah dan ulama mazhab lain berkata, kami bukan tak jumpa hadis hamba jumpa. Kami jumpa hadis lain dan hadis ini lebih sahih bagi kami dan lebih ramai ulama yang menyokong hadis ini. Hadis yang
Ulama mengaji kutub sintah, lebih daripada kutub sintah, kita hari 40 pun tak ingat. Baru mengaji 4 tahun nampak ulama mengaji 40 tahun salah. Ulama yang ikut mazhab Syafi'i, ulama yang bertaklid itu mengaji 40 tahun. Kita mengaji 4 tahun, 14 tahun pun tak sama dengan dia. Dia pun mengaji kulit ke kulit. Kita pun kulit ke kulit, kita lompat ni, akhirnya kita kritik ulama. Ni ulama dia buat sabuk maulud Rasulullah tak suruh buat sabuk maulud. Dia kata betul lah. Rasulullah tak buat maulud, sahabat tak buat maulud, tak suruh buat maulud. Kita kata pada hang di Mekah buat haji, buat pasport antara bangsa. Rasulullah pada pasport antara bangsa, dia pun tak suruh buat pasport. Dia tak pernah suruh buat pasport. Para sahabat tak ada pasport, pindah ke mana tak boleh pasport pun. Tiba-tiba kamu nak pergi Mekah, nak pergi Thailand, nak pergi Indonesia, kamu buat pasport. Buat pasport itu bid'ah. Pasport antara bangsa mana ada zaman Rasulullah. Mana ada syarat sah haji bawa pasport antara bangsa. Rasulullah tak pernah buat, Rasulullah tak suruh buat. Sahabat pun tak pernah buat, sahabat pun tak pernah suruh buat. Imam Pak Mazhab pun tak pernah suruh buat. Tiba-tiba kamu buat apa? Dia kata immigration buat, suruh buat. Ikut immigration tak apa-apa. Tak ada pasport, kata tak ada penumpang. Maka bukan semua nanti nak kena ada dalam kitab baru nak kena buat. Dia berkata, itu buat dunia, kami bahan buat agama. Mana dalam agama tak ada, suruh buat, kita tanya balik. Mengkhatamkan Al-Quran malam 27 dalam bulan Ramadan, dalam sembahyang qiyamul lail itu bab agama atau tidak? Apa agama? Siapa yang buat? Antara yang terkenal Imam Sudais, Tamara dalam Masjidil Haram, depan Kaabah. Mana dalil Rasulullah buat dan mana dalil Rasulullah suruh buat? Mana dalil Khulafa' Rasyidin buat, mana dalil Khulafa' Rasyidin suruh buat? Tiap-tiap malam 27 Nabi SAW dengan Khulafa' Rasyidin mengkhatamkan Quran dalam sembahyang tahajud, dalam sembahyang tarawih mereka. Tak jumpa. Tapi benar tu benar baik. Kalau boleh khatam tiap malam, mengkhususkan malam-malam tertentu dengan ibadat, tapi tak boleh. Itu malam itu dia mengkhusus. Sembahyang tarawih, mana dalilnya? Tak jumpa. Yang jumpa, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayat ukhra man ta'akhkhar. Man qama, bukan man shalla salat tarawih. Barang siapa yang qama berdiri. Kita faham hadis sendiri. Orang sembahyang tarawih kita boleh berdiri baca apa? Awak tak mayang. Hadis kita berdiri ya, bukan hadis tak mayang pun. Hadis berkata man shalla, siapa sembahyang lah, hadis man qama Ramadan, siapa berdiri pada bulan Ramadan. Apa sembahyang berdoakan, apa bid'ah, aku yang berzina, dia berdiri. Hadis suruh berdiri. Bukan dekat hadis Quran, bukan dalam Quran kata ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, berdirilah kamu di waktu malam. Malam ni kunci jam aja berdiri baca apa subuh. Awal berdiri, ikut Quran. Quran suruh berdiri, hadis suruh berdiri. Tanya ulama-ulama kata dekat mati berdiri saja tak jadi. Kami memetik hukum berdiri di sini mana sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain. Kerana qama salah satu rukun dalam sembahyang adalah qiyam. Campur lagi 12 jadi sembahyang. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli
guna sebahagian yang jadi keseluruhan, maka qumil lail ditafsirkan oleh pentafsir kitab Tafsirul Jalalain bermakna salli bil lail. Semayanglah kamu di malam hari. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu, aku bersumpah, aku tidak bersumpah, la zahidah. Boleh bahasa lebih. Datuk pada lebih dulu di ceramah di sekali dengan saya di Bali. Dia kata wallaili idza as'as. Cuba buka nama as'as mana apa? Pengarang kita. Itu kata mana ada ikut Quran sunnah boleh, mana boleh, ada ikut ulama yang apa kita. Maka kita dapati bahawa alim ulama kita sudah menyusun bahawa formula yang berbunyi, formula itu datang selepas hadis ikhtilaf umatir rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, perselisihan ulama di kalangan umatku adalah rahmah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jika kamu tengok seorang ulama mujtahid meninggalkan satu dalil, sama ada hadis sahih ataupun seumpamanya, jangan kamu cepat menyalahkan mereka, kerana mereka tidak akan meninggalkan satu dalil mereka dengan kajian yang teliti. Kamu kadang-kadang boleh jadi mereka jumpa dalil yang kita tak jumpa, ataupun mereka jumpa juga dalil yang kita jumpa, tetapi kefahaman mereka bercanggah dan bersalahan dengan kefahaman kita. Tahu kita tidak menyalahkan ulama. Ulama hadis kata, aku mengaji banyak hadis, aku tahu kata ulama-ulama dulu ada sandaran mereka. Belah Penang juga ada seorang ustaz. Dia kata siapa rokok, dia pergi baca dalam rokoknya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bid'ah. Maka bid'ah belakang tak. Atau dia ikut sunnah bawahnya lah. Ikut sunnah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi siapa dapat bid'ah. Dia pun baca hadis yang kata subhana rabbiyal azim. Kita mengening ya, tisna dah semenjak kecil belum mengaji dulu kini dan selamanya ada zaman biar hanya berhenti. Maka kita pun cari rupanya dalam syarah hadis dalam kitab yang lebih besar ada riwayat Ibn Hamdi. Itu yang ulama kita bukan tahu, karena dia lebih panjang dan lebih bagus. Dalam Futuhat Rabbaniyah kita silap ada syarah Azkar, dalam syarah Ihya misalnya. Baru kita nampak ada menyalahkan ulama ni, biasanya dia bagi sekerat, dia bagi sikit, dia merasa banyak lah, akhirnya kita betul kita. Ni namanya maulud ni lah, kena dekat lah. Saya hantar main kat 30 buah kitab tentang maulud. Saya hantar PDF bagi mereka. Itu setiap kemarin saya pilih. Kena sampai 200 lebih, 200 ringgit. Dia kata ustaz lah, itu setiap sampai 2,000 muka surat. Apa maulidnya? 2,000 muka surat. Oh dia sekotak lagi sampai saya tak mari baca. Bukan kotak ulama. Hujah ulama yang menyarankan kita sambut maulid, daripada ayat Quran, daripada hadis, daripada kitab, dengan imam-imam besar. 2,000 muka surat. Ada sebagian saya dah beli, tapi dah hantar ke saya mesti jauh simpan. Esok orang kata tak boleh, hanya buka 7 muka surat. Nak baca 2,000 tu tak tahu bila nak habis. Nah, abang-abang ulama bila dia buat satu benda, dia ada hujah dan alasan dan istinbat hukum yang kukuh di kalangan mereka. Kita boleh separuh-separuh ni wujud aliran yang kata kita hanya ittiba' tasahul taqlid, rasa ikut. Sedangkan kalau kita tanya mereka, sekurang-kurang haid wanita ada berapa hari? Kita dah mengaji 1 hari. Sebanyak-banyaknya 15 hari. Kebiasaan 7-8 hari.
Dua-dua ada dalil, dua-dua punya hujah. Mazhab ini bukan dalil ni, mazhab dalil, maka empat-empat mazhab adalah mempunyai hujah tersendiri. Cuma kenapa kita tak pilih mazhab ini? Kerana masyarakat kita mazhab Syafi'i. Kita duk gagah pakai mazhab dia dalam suasana mazhab Syafi'i, jawab banyak. Tahun tu jadi sekali, masa tu masuk ke masyarakat fatwa. Saya bawa kitab masuk ke masyarakat fatwa. Apabila timbul satu soalan daripada balik, seorang hamba Allah balik pergi mana apa? Dia habaq kata malam ni kita sembahyang tarawih 4 rakaat. Dua-dua lapan aja. Maka timbul soalan, boleh tak sembahyang tarawih 4 rakaat? Patah masjid sembahyang 2. Maka buka kita mazhab Syafi'i, buka murid muhtad, dia kata tak boleh. Senang. Boleh tu mazhab lain. Oh, dalam mazhab Syafi'i, kelakar pun. Maka kita kena kenal bahawasanya ulama tidak akan meninggalkan satu hadis dan berpegang dengan, melainkan mereka ada hadis yang lain dengan hujah yang lain. Contoh mudah, mazhab Imam Syafi'i kata lelaki menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang bukan mak dia, kakak dia, anak makan yang mahramnya duduk, ataupun mahram di sudut ketua radha penyusuan 7, mahram yang sebab perkahwinan 4 adalah 18, 7, 4, 18. Selain 18 tu batal yang sembahyang. Maka dia kata tak tentu Imam Syafi'i ini untuk jawab dengan hadis. Mana hadisnya? Hadis dia yang pertama, Nabi SAW ketika sembahyang tahajud, sedang Aisyah radhiyallahu anha tidur, unjuk kaki, kemudian Rasulullah tolak kaki sedang Aisyah dalam keadaan meneruskan sembahyang. Nak sujud kaki itu kena tolak. Rasulullah tak berhenti pun, Rasulullah tolak kaki. Ini menunjukkan tak betul yang sembahyang. Alasan yang kedua, Nabi SAW sebelum pergi sembahyang baginda mencium isteri baginda, kemudian terus pergi sembahyang tanpa berwuduk kembali. Ini Rasulullah tak betul. Saya buat apa Syafi'i cakap kan ni? Dia buat kata orang jahil, orang awam. Betul juga ni. Bukan ni kan ulama cakap kan ni. Pening. Bila kita mengaji sikit dari hukuman Imam Syafi'i dah jumpa hadis tu. Ulama Syafi'iyah Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar jumpa hadis tu, tapi kenapa masih duduk dalam Imam Syafi'i? Kerana Imam Syafi'i punya alasan tersendiri. Alasan yang pertama, aula mastum nisa, atau kaum menyentuh perempuan. Ada kiraan yang kedua, lamastum, sentuh, bukan ayat Quran. Alasan yang seterusnya, Imam Nabi SAW sentuh sedang Aisyah, betul sentuh, tetapi tidak disebutkan apakah sentuh secara langsung atau sentuh di sebalik kain. Bila orang tidur biasanya ada selimut, mungkin sentuh boleh selimut. Maka kalau ada kemungkinan itu boleh kita batal. Dan alasan yang ketiga, kenapa Nabi SAW mencium isteri baginda turun sembahyang, hadis ni bagi kami hadis dhaif. Kami tak pegang hadis dhaif, kami pegang dengan ayat Quran yang lebih kuat. Ayat Quran kata aula mastum bisa, la mastum Quran kata ada Quran la mastum surasi. Maka dengan hujah dan alasan itu, mazhab Syafi'i memfatwakan suami menyentuh isteri ketika berwudu batal sembahyang. Syekh Ali Jumaah tulis fatwa itu secara ringkas dalam kitabnya Fatawa Al-Baitul Muslim. Fatawa Baitul Muslim. Maka kalau kita dengar ada ustaz ucap satu hadis, kritik ulama yang nanti dulu, ada mungkin dia tak jumpa ulama jumpa. Sebab nak jumpa ulama jumpa bukan boleh baca kitab kecil, kita baca kitab besar. Dalil-dalil mazhab Syafi'i, kalau hak angkat awal macam kita ni, ada
Rais Fatwa Azhar, dia kata tengok dalam Kifayatul Akhyar, tengok dalam Hasyiah Jalil Al-Khatib, tengok dalam Munil Muhtaj. Ada kata tengok dalam Bulughul Maram dengan syarah-syarahnya. Ada kata lagi tengoklah Hamsah Sa'd Ma'rifatus Sunni wal Asar, Sunan Abi Dawud. Ada lagi kata kalau kamu mengaku mazhab Syafi'i, kamu tak boleh mengaku betul dan melainkan kamu kena khatam Asnal Maqalib. Oh ya, Asnal Maqalib. Nah, jadi kalau majlis Syekh Zakaria Al-Ansari, kita Fatul Wahab kita lepas, Tuhfatul Tullab kita lepas. Maka tengok ke depan sebut kitab-kitab besar tu, kita hanya boleh menipu antara nak baca tak arti. Berbaca boleh faham. Maka kita dapati bahawa ulama kita mempunyai sandaran yang kukuh di dalam meletakkan sesuatu hukum dalam fatwa mereka. Walaupun nampak macam bercanggah, sebenarnya mereka telah temui dalil yang bersebaliknya dan mereka sudah punya alasan tersendiri. Sebagai contoh, hadis yang berbunyi ghuslu yaumal jumu'ati, ghuslu yaumil jumu'ati, maksudnya ada basuh ghuslu al-mandi, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslu mandi pada hari Jumaat itu wajib ke atas setiap orang yang bermimpi. Maksud orang bermimpi ini orang yang sudah baligh. Bila hari Jumaat? Zahir hadis ini menunjukkan bahawasanya siapa lagi sembahyang Jumaat wajib mandi, siapa tak mandi berdosa. Tetapi dalam kitab mazhab kata mandi sembahyang untuk Nabi sembahyang Jumaat hanya sunnatul muakkadah, sunat yang amat dituntut. Kita kata adalah awak bercakap hadis ni, hadis kata wajib, dia buat kata sunat pula. Imam Nawawi kata sunat, Imam Syafi'i kata sunat, Imam Bajuri kata sunat, kita Iqnah kata sunat, kita I'anah kata sunat. Awak ramai kan ulama cakap hadis ni? Tidak. So kita matan riwayat tapi sampai dah belajar. Kita matan, kita syarah, kita hasyiah, semua kata sunat. Hadis kata wajib. Ulama tak jumpa hadis jago habis. Tak jumpa hadis. Pada Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Hajar syarah Sahih Bukhari, dia buat lebih di hadis dalam kitab. Tapi dia tahu kata sunat apa. Dan tidak ada seorang ulama fiqh yang jadi imam mujtahid melainkan mereka terlebih dahulu jadi pakar dalam bidang hadis sebelum bidang fiqh. Hadis kata alaikum bil jamaah, taklah kau ikut jemaah. Sebagai ulama kata jemaah, ulama hadis dan fiqh. Ikut ulama hadis dan fiqh. Ada dalam kitab al-bid'ah al-madhhabiyah akhtar bid'ah tuhaddidu syariat al-islamiyah. Al-marhum Dr. Ramadan Al-Qudhi, dia berdebat dengan Syekh Al-Bani dan dialog mereka berdua dirakamkan. Habis yang berdebat dibuat kitab. Kitab itu namanya Al-Madhhabiyah. Orang yang tidak berpegang dengan mazhab, yang menyeru kepada masyarakat supaya tak terikat dengan mazhab, kita tak pakai mazhab, kita ikut Quran Sunnah, merupakan bid'ah yang paling bahaya yang mengancam umat Islam. Kerana dia sendiri tak mampu kawan kitab yang pegang Quran Sunnah, apalagi nak ajak orang tinggal mazhab ikut Quran Sunnah macam ni. Sampai ada orang kata kat seorang ustaz di sini tadi almarhum dah, kita tak sah pakai kitab Ihya. Hak kita yang aku pakai, kita tak membaca kitab Ihya di majlis. Kita kecil tu tak ramai lah. Biar tidak ada orang ramai dapat Ihya.
Tapi bila ada aliran pengajaran kata Ihya Ulumuddin tak dipakai. Pasal dalam itu ada banyak hadis palsu, ada banyak hadis dhaif. Pada ustaz tu kata, aku setuju dengan hak. Kamu kata kita buat, kita ayat saya pakai, saya amat setuju. Yang pertama kerana kita terpesak, saya tak mahu baca. Tapi yang kedua kerana kamu suruh buat kita ayat, saya setuju dengan syarat kamu karena kita lebih baik pada ayat. Saya buat kita ayat, saya ikut kamu. Kamu tak ikut pasal Syafi'i, saya setuju. Kamu karena kita lebih hebat dari Imam Syafi'i, kita tolak pasal Syafi'i, kita kempen ikut kamu. Balik itu karena cinta Allah ni. Sekadar membawa satu kefahaman yang mengelirukan orang awam. Kalau orang alim dia boleh jawab. Orang yang mengenai fiqh 4 mazhab, tahu 4 mazhab ada hujah. Jangan kita jumpa satu mazhab, kita menyalahkan 3 mazhab yang lain. Kita buka kita mazhab tadi, kita nampak mazhab lain. Tak betul. Sehingga muncul istilah yang menyatakan bid'ah bila tak buat macam ni. Contoh malam Jumaat. Malam Jumaat baca Yasin bid'ah. Baca Usuli bid'ah. Sabut Maulid bid'ah, buat tahlil bid'ah. Kita tengok seluruh Malaysia, berapa negeri yang kata bid'ah. Sebagai besar dia kata bid'ah. Tapi bila yang kita heran, apabila kita tahu ada fahaman-fahaman sedemikian, pelajar-pelajar yang mengaji di negeri-negeri tertentu, negara-negara tertentu, habis mengaji balik menyalahkan tu imam ni, kamu mau lihat tu imam. Kalau tu imam hidup zaman Rasulullah, kalau Rasulullah hidup zaman tu imam, Rasulullah marah kat tu imam. Kat saya tak kena marah, pasal saya ikut Rasulullah. Tu imam jaga Rasulullah, tu imam kena jaga tak mana. Tu imam lepas sembahyang zikir berat, bid'ah. Zaman Rasulullah zikir pelan, sunnah. Bukti dia cuba tengok pertama di Mekah di Haji Umrah. Tu imam semua ziarah zikir pelan, semua tu ikut sunnah. Ini kita. Saya biasa duduk dalam Masjid Nabawi dekat Rawdah. Contoh Arab tu bersyarah saya berpuluh-puluh minit hari Jumaat. Saya tunggu nak sembahyang Jumaat. Dia kata, aku nak pesan ke ramai kita ikut sunnah betul-betul. Jangan ikut orang yang jaga dengan sunnah. Ni hari Jumaat nak pegang satu benda. Kita pegang apa benda dia kata. Dia kata sa'i masa masuk waktu Jumaat akan ada azan Jumaat. Apabila azan Jumaat dikumandangkan, jangan sembahyang qabliyah Jumaat, bid'ah. Dia kata. Saya fikir, dia ni dia tengok orang boleh punya dia. Sembahyang qabliyah Jumaat 2 rakaat itu tidak ada dalam sunnah, ia adalah bid'ah. Jangan buat bid'ah, buat bid'ah masuk neraka. Karena setiap bid'ah itu sesat. Saya kata lagi, bang dia pasang ramai nak sembahyang. Saya ikut orang ramai yang sembahyang. Bang teman orang yang pakai masjid dia seorang pakai. Dia jumpa satu pendapat, dia pegang lagu dia menyalahkan orang ni. Hati masalah. Hak ramai bagi keliling itu semua masuk neraka kalau bagi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum Jumaat. Kita tahu khilaf mazhab ada. Kita tahu dalil yang kata hujah yang kata tak bagi, hujah yang kata bagi. Dan tempat kita buat itu. Orang mengaji dia jumpa, dalil yang kata sunat sembahyang sunat qiblah Jumaat ini cukup kuat. Antaranya hadis yang berbunyi ma bainal adzanaini salat. Antara azan dan qamat ada sembahyang. Maka kita ambil hadis itu, ulama kita kena ambil semua jenis sembahyang fardu sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sunat sembahyang. Karena hadis kata di antara bab dengan qamat sunat sembahyang. Depa
golongan yang tidak terikat dengan mazhab yang berbahaya dalam masyarakat. Kalau tak buat tak apa, tapi menyatakan orang buat itu salah dan sesat, itu menyebabkan perpecahan. Dia hantar pula klip video apa seorang ustaz terkata belawak sambil baca selawat ketika sambutan Maulidul Rasul itu dua bahagi dengan belawak hari Taib Musa. Hindu belawak hari Taib Musa, orang Islam belawak hari Maulid. Sama, tak beza. Tak ke bahaya. Semua pakai belawak ni, semua tiap Hindu belawak. Bukan sekat belawak hari itu, buat tahlil tiap Hindu kan. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Mau dia tengok lagi dalam YouTube pening tu, tak? Hak ngaji dia tahu, kita dia tengok buat pergi masak, dia baca Quran. Hak tak mengaji, hak mengaji dalam Quran. Oh, ni ada hujah kuat. Maka cenderunglah kepada masalah kepada masyarakat. Maka kita katakan bahawa ulama-ulama kita sudah menyusun dengan hujah yang kuat. Saya ziarah Al-Fadil Tuan Guru Haji Ahmad Ali di rumah dia bulan lepas. Dia kata Tok Guru dia seorang tu nama Syekh Dr. Profesor Jalal Haq. Dia mengaji Mesir P tahun 70, Bali tahun 87, 17 tahun. Masa dia pergi rumah saya pun tak pernah makan saya lagi. 17 tahun. Tok Guru dia kata, aku mengaji mazhab Syafi'i 30 tahun, aku mengajar 30 tahun, aku tak nampak satu benda yang salah. Semua ada hujah dan alasan. 60 tahun baca kitab mazhab Syafi'i, tidak ada satu bab yang aku baca kulit-kulit, mereka semua ada hujah yang kukuh. Lepas tu ada muridnya daripada Syria, test dia, dijawab senang. Kita 60 tahun menonton TV, main game, main bola, tak ada apa. Lah pula satu benda baru muncul dalam masjid kita, masjid ni saya tak tahu, tapi pasal ada waktu khatib baca khutbah, dia ada pergi handphone. Atau-atau ada tu bila kita pesan ketika khatib baca khutbah, hendaklah dia berdiri tengok cakap-cakap dan jangan main handphone. Apa sini bila berkata bid'ah tu bila dia pesan, tak pesan pun dia tak dengar lah. Dia berhenti masa hormat tadi. Khususnya anak-anak muda, sembang satu part, main handphone tu part, dia duduk ujung-ujung mana, dia main game kan, dia tengok Facebook apa semua, dia tak peduli. Aku main, dia buat aku suruh main Jumaat, aku kan dengar khutbah, dia aku main khutbah ni. Ni budaya zaman lah, main handphone kita tengok tempat, tengah khutbah Jumaat aku main. Hadis kata man massal hasa faqad laqa, siapa menyentuh batu kecil ketika khutbah Jumaat, maka dia telah sia-sia tak dapat pahala. Siapa buat tu? Dia kata aku bukan siapa buat tu, aku siapa handphone. Tarik ya hadis tak boleh siapa buat tu, siapa handphone tak apa-apa. Menang dia, tak ada kata apa. Dalam usul fiqh dia punya qiyas aulawi. Kalau sapu batu tu pun tak boleh, sapu handphone lagi tak boleh. Pasal apa? Batu sekali dia mana ada orang sapu batu. Batu duduk depan dia juga dia disapu. Dia anggap lama. Faman lama fala jum'atalah. Gitu dia main game pula, mentah nak ambil khutbah Jumaat. Dia kata kalau dengar boleh nak kita isi benda lepas. Ini masalah baru di mana-mana masjid. Ingat ada buat main handphone, padahal orang yang Jumaat ada dapat pahala, ada dapat keampunan, ada Jumaat minggu depan. Hadis
satu syarat al-insat, diam dan mendengar dengan tumpuan khutbah yang disampaikan. Pahala banyak belah-belah tahun disebutkan dalam hadis. Maka kita dapati bahawasanya hak kita luar lagi, kita banyaknya hanya muqallid, ikut mazhab Syafi'i. Muqallid maknanya ikut tanpa dalil. Dalam bab mereka boleh, dalam tauhid tak boleh. Dalam tauhid mesti ikut serta dalil. Al-tasdiqul jazim al-mutabiq lil waqi' an dalil. Sama ada dalil aqli atau dalil naqli, dalil tafsiri atau dalil ijmali. Baharu alam ini dalil ijmali. Tapi dalam bab fiqh memang kita bertaklid kepada imam-imam mazhab. Jangan kita anggap imam mazhab tak tahu dalil, tak tahu hujah. Bila kita mengaji kitab yang besar sikit sederhana pun dah ada hujah dan alasan. Tengok Mu'lim Mu'tad pun banyak hujah dia. Tengok Asy'ab Qaul Umarah banyak hujah dia. Tengok qaul-qaul ulama dalam Rawdah 8 jilid banyak qaul-qaul dia. Dia hantar ke saya satu soalan. Ni ada seorang doktor kata, aduk sembang lagi pada Syafi'i itu, sembang yang bukan lagi pada Syafi'i pun, kalau ikut pun ada masa dia tinggal. Itu dia buat contoh. Contoh dia macam mana? Contoh dia masa dia pergi Mekah, bawah dia sentuh perempuan tak kata apa. Dia pergi tinggal masa Syafi'i, ikut masa Halil masa tu. Duduk sini tu aja masa Syafi'i, pergi sana buat masa Syafi'i. Lalu saya kata kat kawan yang ramai tu, hatanya tu, saya kata menyentuh lelaki, menyentuh perempuan ketika sama-sama berwudu adalah batal menurut qaul yang pertama mazhab Syafi'i. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, orang yang menyentuh saja batal, orang yang disentuh tidak batal. Pendapat yang ketiga, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh tidak batal. Maka dengan sebab susahnya Mekah di Madinah, tawaf sa'i nak selesai bayar, maka ulama kita kata boleh ikut pendapat ketiga. Kebetulan pendapat ketiga ini sama dengan mazhab yang lain. Bukti dia ketika berwudu sampai sepanjang tak malam, maka batal kepada Syafi'i juga. Itulah yang dibilang kalau kita mau haji. Yang kata batal tak boleh, masih susah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, kaedah fiqh kata. Kesusahan itu mendatangkan kesenangan. Maka itu satu contoh. Contoh kedua, dia kata ni, kata saja ikut mazhab Syafi'i bila jual beli kena angkat jual beli. Masa dia beli ayam kotak di mesin, dia tak angkat dengan mesin. Wahai mesin ayam, aku beli ayam kotak angkat sekotak. Mesin kata aku jual, lari tak cukup tanam. Bila angkat jual beli dengan mesin tu jawab, opak aku. Dengan mesin pun duit, tekan button. Milo ke, Nescafe ke, Mocha, apa susu ke, yang ketum dah tak. Mau ada yang ketum, aku laku lagi. Di Thailand dah tak. Ayam ketum, ada pun ayam ketum dalam mesin. Dia berkata, Ustaz, bicara sana Allah. Tengah rahsia. Dah ada semua. Makan nasi dengan ketum pun tak. Tepi-tepi jalan jual yang ketum, jual ketum, pergi ikut bengkong jalan. Yang tepung apa di tengah malam, orang makan apa punya yang ketum. Kalau yang ketum, pukul 4 pagi dia kuih. Dia berkata ni, mesin ni tak jangan tepi. Awak, semua yang ketum. Buat mesin, yang ketum perisa strawberry. Ayat sebelum perisa ni ada di misi-misi yang di dekat Malay. Kalau kita alhamdulillah dalam misi tu ada lagu boleh. Maka kita
kita kat jual beli dengan ayat tu tak ada. Kita hanya pun duit, tekan, ambil ayat. Wahai mesin, aku beli ayat kat kotak dengan harga RM2. Mesin tu betul menjawab. Boleh jawab, bantu. Maka kita buka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata ada kata kena tak jual beli. Ada kata benda-benda murah tak akan tak apa. Ayat kotak benda murah. Dalam kita kata kahasmati baqlin, seperti seikat sayur. Ataupun kita beli apa, kita beli benda-benda murah. Sebiji roti canai. Saya beli roti canai kepada kamu dengan harga saya RM50, mahal RM50 ya. Kawan roti canai saya jual. Masa mana nak tembak? Jual pun. Akhirnya roti canai, roti satu dia orang bayar duit pula. Saya beli, saya jual, tak ada apa. Beli gula sekilo, beli benda-benda murah, tak ada angkat. Yang angkat beli rumah RM200,000, beli kereta RM100,000, beli tanah RM50,000. Benda-benda yang angkat, benda-benda murah, beli cikelan, tak angkat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, tak angkat pun sah, yang penting reba. Dua tiga pendapat. Maka ada ketika-ketika tertentu tak boleh guna pertama, guna kedua, guna ketiga. Tapi yang paling utama adalah pertama. Maka masih mazhab Syafi'i, cuma kaul kedua, kaul ketiga. Kebetulan kaul kedua dan ketiga kadang-kadang sama dengan mazhab ni. Bukan kita tinggal terus lompat di masalah itu pun, bukan dalam semua isu, dalam banyak isu tertentu. Menunjukkan bahawasanya kita beramal ikut alim ulama ni betul dah. Tinggal kalau kita nak tahu dalil, kena mengaji lebih banyak dalil. Kita yang lebih besar, insya-Allah jumpa dalil. Dan kalau kita jumpa isu-isu yang rasa pelik-pelik, rojok ke orang yang mati, depa tolong cari dalil kat kita. Depa tolong cari rojokan kat kita, supaya kita tidak tersasar daripada jalan kebaikan ulama, dan kita tidak menyalahkan alim ulama dan tidak menjadi penentang alim ulama. Kerana dalam Quran Allah suruh ikut Quran, banyak ayat. Allah suruh ikut Rasul, banyak ayat. Allah suruh ikut ulama juga, banyak ayat. Jangan pegang Quran sunnah ulama tak cari. Kerana semua ulama empat mazhab bersepakat sumber hukum kita yang disepakati ada empat: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ijma' ulama, qiyas ulama. Mana penggunaan ulama nombor 3 dan 4. Quran pun mengikut kefahaman ulama, hadis mengikut kefahaman ulama. Empat kena ulama. Boleh kita tak ulama buat baca Quran nanti hukum faham lain? Tak boleh. Boleh kita baca hadis faham lain? Lagi tak boleh, hadis lebih banyak. Maka Quran kena kaji ke ulama, hadis kaji ke ulama. Kalau tak kaji, kita tak berhenti. Contoh saya bagi tadi, sembahyang tarawih, mana adalah hadis? Ulama berdiri, ulama yang menamakan sembahyang tarawih. Oh, ulama buat ni mereka tak dipakai dengan cara hadis juga. Tak jumpa. Nun mati bertemu dengan buah nama dia Ikhlas. Quran menara, hadis menara. Ulama ya kan? Tidak mencolak ikhfa. Ma'arif lisukun, ma'iwa, ma'lazim kalimah musaffah. Itu istilah-istilah ulama Quran, ulama qiraat, ulama tajwid yang buat. Kita menerima tanpa kita bangkang, sedangkan istilahnya datang dari ulama. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa, kena dengung. Apa harakat? 2 harakat. Nun mati bertemu dengan huruf idgham, kena dengung. Apa harakat? 2 harakat. Dengung apa ada berapa jenis? Dengung ada 2 jenis. Dengung apa 2 jenis tu? Dengung nipis satu, dengung tebal satu. Bila dengung jadi nipis, selepas dengung tu huruf nipis.
Bila dengung jadi tebal, dan selepas dengung tu huruf tebal. Huruf tebal ada 7 khusadatil qif. Kha, sa, ta, ghin, ta, qaf, sa. Huruf tebal ada 7. Baik, daripada 7 tu dengung ke semua? Tak, ada izhar. Iaitu huruf kha dengan ghin. Kha dengan ghin tak boleh dengung. Tapi sad kena dengung. Dengung tebal ke nipis? Oleh kerana sad huruf tebal kena baca tebal. Siapa tak? Ulama. Maka kita baca satu contoh. Kita baca dalam Nashrah. Fa idza faragta fansab. Fansab berarti betul dengan sad. Sad huruf tebal. Maka bacaan yang betul fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Munibih. Wasidil mamdud sama-sama, mansur sama juga, nun bertemu dengan sad. Maka kalau kita dengung nipih, jangan dengan ulama sebut, kita kena buat kita baik. Siapa buat istilah ini, siapa agama ni? Ulama tajwid. Wasidil mamdud. Jadi apabila kita baca fansab ataupun falyanzur al-insan mimma khuliq, falyanzur nun mati bertemu dengan sa. Jangan kita baca falyanzur al-insan munibih, sa tu tepat. Falyanzur itu kena tepat, sa tepat. Dalam istilah tajwid disebut ghunnah mufakhamah, dengung yang tebal ketika bertemu dengan huruf tebal. Satu lagi ghunnah muraqqaqah, dengung yang nipis ketika bertemu dengan huruf nipis. Al-maddu yatba'u ma qablahu wal ghunnatu tatba'u ma ba'daha. Mad itu mengikut huruf sebelumnya, dengung itu menurut huruf selepasnya. Maka mad pun dua jenis, mad tebal, mad nipis. Mad nipis kana ka. Mad tebal qala qa. Siapa qa? Pasal qa huruf tebal. Jadi ada ketika mad dibaca nipis seperti kana, ada mad dibaca tebal seperti yang qala, dengung begitu. Ada dengung dibaca nipis seperti wa minan nasi man yaqulu man, nipis. Ada dengung tebal. Fa idza faragta fansab falyanzur al-insan salah. Istilah-istilah tu memang lama yang buat ni tebal, ni nipis, ni ghunnah, ni iqlab, ni ikhfa. Maka kita menerima dengan hati terbuka istilah ulama yang buat al-fa'ilu marfu', al-maf'ulu bih mansub dalam istilah nahwu. Majaz mursal, majaz aqli dalam istilah balaghah. Maka kita tak boleh faham dengan sendiri apa-apa aliran ilmu yang kita belajar, melainkan melalui alim ulama. Itulah kepentingan kita mengaji. Bahawa kita kena betul ikut Quran Sunnah, tapi ikut Quran dan Sunnah mengikut kefahaman ulama mujtahid, bukan kefahaman kita yang kadang-kadang kefahaman kita tak sama dengan kefahaman ulama. Banyak contoh yang lain, dah lambat berhenti lambat, dah cuti lama panjang-panjang pula. Tak ada lama-lama lagi ni pembawa ke saya. Bismillah, kita tak berjalan tak apa, tak khatam tak apa. Yang penting kita mengaji dapat pahala. Orang panggil mengajar, kita terus mengajar. Orang suruh berhenti, kita berhenti bintang lain pula. Masjid ni pun main sekali tuan 6 bulan, kita terima tegak. Ustaz apa dia main sekali tuan 6 bulan. Nak buat ajar nak sibuk. Ni tak ada bukan ayat, mana dia bukan ayat, dia sibuk. Jadi insya-Allah pertemuan kita bulan depan pula. Saya baru selesai program Malaysia Solat semalam.
hari Rabu ni di Kelantan. Malam Rabu. Rabu kami Jumaat Sabtu. Kami diskusi kitab di Pondok Pasir Tunggu. Asal dia bagi saya pagi sampai petang. Lepas tu dia buat jadual. Dia kata pagi MB nak main resmi. Menteri Besar Kelantan main bagi ucapan perasmian pukul 10 pagi. Program saya pukul 2 petang dengan 6 petang. Diskusi buku di Pondok Pasir Tunggu. Malam tu kalau tak silap Masjid Muhammadi itu menjelaskan saya tak pasti. Malam kuliah Maghrib, pagi esok kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, lepas tu kuliah Maghrib, lepas tu berapa kali. Itu antum dalam antara dalam nyawa. Belakang program saya ada satu lagi di Ipoh berselawat. Gambar saya ada. Pengajar telefon saya kata nanti saya kena tunggu jawapan daripada tunggu minta dulu. Lepas tu dia buat poster dulu. Lepas tu bila kita tunggu confirm, saya kata tak boleh pergi 2 kali dalam 2 tempat satu masa yang sama. Maka saya minta tarik diri untuk Ipoh tidak hadir. Dia kata tak apalah, yang penting gambar dari Allah lah, minta izin dan siap kerana dah cetak lah apa semua. Saya kata tak apa, lain kali pula. Jadi hari maulud saya di Kelantan 3 hari kali itu. Dan bila berhenti cuti radio ni saya jadi lapang. Masa lepas saya menulis kitab, tak sah pun saya tulis kitab, dah siap dah semua. Kalau tujuan nak cetak atau tak cetak, tulis putus state bagi orang baca. Jadi masa lepas saya isi dengan menulis beberapa tulisan supaya boleh dicetak pada masa akan datang. Allahu'alam, kita berhenti tahun ini. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang dalam kenyataan Syekh Abdul Halim Mahmud, salah seorang wali Allah yang terkenal dan besar, mati tahun 78. Dia ini terkenali sebagai ketika Syekh Al-Azhar. Dia orang pakai bagi dia untuk wali kerana jumpa Rasulullah SAW dalam mimpi. Menangnya tentera Mesir mengalahkan Israel pada tahun 73 dikatakan hasil mimpi dia bertemu dengan Nabi SAW. Ini Syekh Azhar, nama dia Syekh Abdul Halim. Karena dia banyak antara yang dia karang ialah dia tahqiq kitab Syarah Hikam. Nama dia Faisul Mawahibil Aliyah. 2 jilid. Dia cetak semua. Banyak kitab-kitab tasawuf yang dia tahqiq dia, Syarah Salah Syariah, kitab Al-Lumah, banyak. Jadi Syekh Abdul Halim ini salah seorang tokoh yang dikatakan amat hebat. Di antara muridnya ialah yang main ceramah di sini, Syekh Ahmad Omar Hashim. Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim itu ada murid kepada Syekh Abdul Halim. Syekhul Azhar sekarang ni Syekh Ahmad Tayyib dan murid Syekh Abdul Halim. Syekh Halim Mahmud meninggal tahun 78. Saya mengaji kepada rakan karib Syekh Abdul Halim Mahmud, meninggal tahun 98. Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Ketika Syekh Halim Mahmud sedang mengajar dalam satu pengajian dan murid ramai, bangun seorang penentang kepada kumpulan tasawuf. Penentang itu tanya Syekh Halim Mahmud, Dr. Muhammad Hashim dalam majlis, Tuan Syekh kata, doktor kata, ada para wali Allah yang mempunyai karamah, yang mempunyai akhlak mulia, yang dipuji, dikaramkan kitab-kitab seperti Risalah Syariah. Tokoh si fulan disebutkan nama-nama ulama yang sebagai Risalah Syariah. Syekh Imam Ibrahim Adham, Yusuf bin Al-Misri, Fudail bin Iyad, banyaklah tokoh tasawuf. Sahih bin Abdullah Tusani macam-macam. Ada tak di zaman sekarang ini orang yang wali Allah yang kelaku macam wali-wali dulu, yang ada karamah dan dia itu wali Allah semua? Tolong sebut satu nama kat kami. Kami nak tahu wali Allah yang masih hidup yang ada dalam negara kita. Maka Syekh Abdul Halim Mahmud terus jawab, wali Allah zaman sekarang yang aku boleh bagi contoh kepada kamu ialah Fadilatul Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Syekh Muhammad kata Syekh Zaki Ibrahim ini wali Allah. Maka baru ketika itu orang makan ngaji kepada Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Syahrawi ketika belajar Syekh Zaki Ibrahim dia cium dengan Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Syahrawi Imam besar.
diceritakan oleh anak murid dia yang Yudi Asyar dia pada masa itu. Jadi rezeki saya mengajikan Syekh Ahmad Zaki Ibrahim. Karena dia umur panjang, mati tahun 98. Saya mengaji dia daripada tahun 91 sampai 98. Lepas tu mana-mana kitab saya mesti ada gambar dua orang Tuan Syekh Ahmad Zaki atau Tuan Syekh Nurdin. Karena jasa mereka dalam mendidik begitu besar. Jadi Syekh ni Tuan Rasulullah, mak Tuan Rasulullah, ayah Tuan Rasulullah, mak Tuan Sanusi, ayah Tuan Sanusi, dan kakak karib kepada Syekh Al-Halim Mahmud. Siapa bisa mengaji besar dengar nama Syekh Mahmud memang diakui sebagai ulama besar dan disebut sebagai salah seorang wali daripada awliya Salihin yang menaikkan nama Masjid Azhar pada masa itu. Saya pergi melawat orang di bulan puasa, saya naik kereta, sewa kereta, pergi ziarah kubur dia. Daripada Kairah ke kampung dan lebih kurang 5 minit dan jauh malam. Cuma sekali saya boleh pergi besar sekali lagi, saya nak pergi ziarah tempat para syuhada, dikarenakan para syahadat yang menyertai peperangan, yang mati dibunuh dalam peperangan ketika menyebarkan Islam yang besar, lebih kurang 5,000 orang. Dikatakan tempat itu digelar sebagai bangkai yang kedua. Ramai sahabat yang mati syahid di situ dan dikuburkan di situ. Lebih kurang 3-4 jam daripada Kairah. 4 para syuhada dikarenakan para sahabat yang membuka Mesir yang mati syahid ketika menyebarkan Islam di sana. Jadi Mesir ni negara yang disebut dalam Quran secara jelas. Dan secara tersebut sajalah 7 kali, secara tersembunyi 7 kali kata Syekh Suara. Sebut satu-satu perkataan Mesir. Cerita Mesir yang banyak. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Yusuf, dan cerita-cerita yang lain yang kita baca. Wallahu a'lam. Kita dulu tentang kenyataan Al-Imam Al-Akbar Fadilatul Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.